Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam 2030 bersama saya Dr. Jeniri Amir. Apabila COVID-19 mengancam dunia, ini merupakan satu ancaman bukan calang-calang. Malah pandemik COVID-19 sebenarnya telah mengubah hidup dan kehidupan kita semua secara drastik. Virus maut ini sesungguhnya merupakan virus yang pintar dan amat berbahaya dan sentiasa berada beberapa langkah di hadapan kita. Negara kita juga Malaysia juga berdepan dengan satu ancaman yang dahsyat dengan angka COVID-19 berlega sekitar 4 angka walaupun beberapa hari lalu sudah memperlihatkan kadar yang menurun. Jadi untuk perkatakan isu ini dan juga isu berkaitan dengan vaksin, kali ini saya undang tetamu istimewa saya, Profesor Datuk Awang Bulgiba Awang Mahmud, iaitu pakar epidemiologi dari Universiti Malaya yang memang tidak asing lagi. Selamat datang ke 2030, Profesor Datuk. Terima kasih. Ya, saya rasa amat bangga dan bertuah kali ini kerana dapat menampilkan Datuk sebagai tetamu istimewa saya. Jadi saya nak tanya, Prof pernah menyatakan bahawa COVID-19 ini tidak akan berakhir dalam tempoh terdekat, mungkin sehingga tahun ini. Ini mengikut kenyataan Prof dalam beberapa media yang saya dapat petik. Apa maksud Prof dengan kenyataan itu? Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi ya Dr. Jeneri. Terima kasih kerana menjemput saya ke rancangan ini. COVID-19 tidak akan berakhir pada tahun ini. Itu adalah sesuatu yang kita tahulah. Mungkin akan berlarutan sehingga hujung tahun hadapan. Itu tidak syak lagi. Pertama disebabkan perjalanan program vaksinasi ini adalah amat perlahan, terutama sekali di negara membangun. Banyak negara yang maju sedang mengorak langkah mempercepatkan program vaksinasi mereka sehingga mereka telah membeli vaksin yang lebih daripada yang mereka perlukan untuk negara mereka. Misalnya kalau negara Kanada, negara UK telah membeli 5 kali ganda daripada bilangan penduduk mereka sendiri. Jadi saya tidak tahulah apa mereka akan buat dengan vaksin lebih itu. Ini bermaksud bahawa negara membangun yang merupakan kebanyakan daripada negara di dunia ini akan lambat memulakan program vaksinasi dan ada yang baru sahaja memulakan program vaksinasi mereka. Itu pertama. Kedua, kemunculan varian baru ni merupakan sesuatu yang amat membimbangkan dan kita tahu bahawa varian-varian baru ini boleh menyebabkan penyakit yang lebih mudarat, yang lebih lama, menjangkiti lagi ramai orang dan sebagainya. Jadi selagi kita tidak dapat memastikan imuniti kelompok ini telah terjadi di negara-negara di seluruh dunia, maka kita tidak akan selamat. Jadi bukan bermaksud sebuah negara itu telah habis program imunisasi mereka bahawa dunia ini sudah selamat. Mereka tidak selamat lagi sebab varian baru daripada luar, daripada Lebih negara lain berbahaya, boleh masuk. Boleh lebih berbahaya lagi. Dan ini Ya. mutasi, ini orang sebut tentang mutasi. Ini apa maksud mutasi dan mengapa mutasi itu berlaku dan bagaimana mutasi itu sebenarnya berlaku? Dapat Prof jelaskan untuk pengetahuan dan penjelasan pemahaman rakyat biasa. Ya. Mutasi ini adalah satu perkara yang biasa untuk sesuatu virus. Dan untuk SARS-CoV-2 iaitu virus yang menyebabkan COVID-19 ni telah berlaku lebih daripada 7,000 mutasi pada virus tersebut. Jadi bukan bermaksud ada 7,000 varian tetapi 7,000 mutasi. Jadi setiap varian itu mungkin mempunyai mutasi pada reka bentuk virus itu, pada badan virus itu sendiri. Misalnya varian yang daripada United Kingdom itu mempunyai lebih kurang lebih daripada 20 mutasi. Tetapi bukan semua mutasi itu adalah mutasi yang penting yang tidak mendatangkan akibat. Ada mutasi yang lebih penting daripada yang lain. Jadi misalnya kalau pada tahun lepas kita ada mutasi D614G, mutasi tersebut menyebabkan virus tersebut lebih mudah menjangkiti orang tetapi ia tidak menyebabkan kemudaratan yang lebih kepada orang yang dijangkiti. Jadi walaupun ia cepat merebak tetapi dia tidak menyebabkan kematian yang lebih. Tetapi mutasi yang baru ini
Misalnya mutasi daripada Afrika Selatan, B1351. Ini adalah satu mutasi yang boleh menyebabkan kemudaratan yang lebih ataupun penyakit lebih teruk. Misalnya kategori 3, 4 dan 5 Mengapa itu mengapa bertambah. Prof kata begitu, lebih berbahaya dan lebih teruk, mengapa ya? Uh, Virus ni, dia selalunya mutasi virus ni terjadi sebagai satu apa yang dipanggil sebagai evolusi, mekanisme evolusi. Ia hendak survive. Ia hendak memastikan kelangsungan spesies dia sendiri. Jadi ia menyebabkan mutasi supaya ia boleh menjangkiti lagi ramai orang. Sebab virus ini ia tidak boleh hidup uh, selagi ia tidak memasuki sel host atau sel seseorang itu. Jadi ia lagi ramai orang yang dijangkiti, maka lagi lama lagi dia boleh survive ataupun lebih hidup. Dan ada kadang-kadang mutasi ini dia tidak hanya menjangkiti orang, tetapi uh, contrary to apa yang dipanggil sebagai evolutionary survival, ia menyebabkan penyakit yang lebih teruk. Itu adalah satu contradictory lah, contradiction kepada evolutionary survival. Sebab kalau ia mematikan host, maka virus itu sekali akan mati dengan host itu. Tapi kadang-kadang ini terjadi. Sebabkan cara mutasi yang berlaku secara rawak, secara random, ada yang menyebabkan penyakit lebih teruk, ada yang menyebabkan penyakit yang tidak lebih teruk. Tapi kalau untuk evolutionary survival, ia akan menyebabkan mutasi di mana ia boleh merebak dengan lebih cepat tanpa menyebabkan kematian yang lebih. Tetapi kadang-kadang mutasi ini terjadi secara random menyebabkan kematian yang lebih lah. Baik Yang Prof, tu kita tak boleh ya, terangkan kenapa ia ya. berlaku. Ya. Baik, saya nak tanya ini, dalam beberapa minggu lalu dari segi angka kes, jumlah kes di Malaysia ini telah meningkat secara agak mendadak, malah jumlah kluster juga bertambah dengan banyaknya. Jadi persoalannya, di mana silapnya kita sebenarnya supaya ini dapat kita jadi iktibar kita untuk hari-hari mendatang. Di mana silapnya sebenarnya? Ya, sebenarnya silap kita bermula daripada tahun lepas. Saya dah beberapa kali mengatakan ini. Malah saya telah melalui saluran rasmi telah menyatakan kepada kerajaan apa sebenarnya yang patut kita lakukan. Apabila kes menurun pada tahun lepas, misalnya bulan Julai, bulan Ogos sehingga tidak ada kes dalam komuniti, hanya kes import saja yang ada. Kita tidak melakukan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk memastikan tidak ada berlaku gelombang ketiga. Jadi apa langkah yang perlu kita lakukan? Pertama, kita sebenarnya patut menukar indikator yang kita gunakan untuk melihat kes. Kedua, kita patut memulakan satu sistem amaran awal atau early warning system. Baik, Dan Prof. dah beberapa kali saya mengucurkan Kita kita. gantungkan Prof di situ. Kita berhenti rehat dan jumpa lagi dan saya beri peluang pada Prof untuk menghuraikan lebih lanjut selepas rehat. Jumpa lagi selepas rehat. Okey, Prof. Tadi Prof nak huraikan di mana silapnya. Boleh Prof Datuk lanjutkan persoalan itu? Ya. Sebenarnya kita patutnya memasukkan langkah-langkah yang sewajarnya supaya gelombang ketiga tidak berlaku. Tetapi kita tidak melakukan dan kita tidak bersedia. Daripada bulan Mei tahun lepas, malahnya, saya telah memberi peringatan tentang Akta 446 misalnya, pekerja asing yang berada di negara kita. Sebab saya tahu apabila kejadian yang serupa berlaku di Singapura, saya tahu bahawa ini boleh berlaku di Malaysia juga, iaitu pekerja asing yang duduk dalam keadaan yang tidak berapa baik untuk kawalan penyakit misalnya. Ini akan berlaku. Jadi apabila ini berlaku di kilang-kilang di mana terdapat banyak jangkitan di kalangan pekerja asing, saya tahu ini akan melular dari satu kilang ke kilang yang lain dan sebagainya. Bukan melalui kilang tersebut, tetapi melalui tempat duduk mereka. Dan ini memastikan, ini perlu kita baikilah Akta 446. Dan banyak-banyak lagi sistem yang sepatutnya kita telah bangunkan, kita telah sediakan, kita tak buat. Sebab kita lihat angka menurun, maka kita rasa bahawa kita telah menang. Jadi itu adalah sesuatu tanggapan yang salah. Dan kita sebenarnya sepatutnya
melakukan program vaksinasi kita seawal mungkin, tidak menunggu sebegitu lama, sebab apabila negara-negara maju telah membeli banyak bekalan vaksin, ini bermaksud kita bekalan vaksin yang akan sampai kepada kita adalah lambat, dan kita sekarang baru hanya Baik, morat langkah Prof. untuk Prof. vaksinkan penduduk Prof, kita. pengurusi Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Vaksin COVID-19 ini. Jadi berdasarkan statistik yang saya ada, sebuah negeri telah melakukan satu tinjauan daripada 250,000 itu, 65% bersedia untuk menerima vaksin, 17% lagi keberatan dan 18% menolak. Jadi mengapa sebenarnya adanya golongan anti vaksin yang menolak anti vaksin dan apa nasihat Prof terhadap golongan ini? Golongan ini bukanlah golongan yang baru. Saya kira sudah mungkin ada 100 tahun dah golongan yang anti vaksin ni. Cuma ke belakang ini dalam 10 ataupun 20 tahun ke belakang ini golongan vaksin ini makin aktif. Mereka ni bukan berdasarkan fakta sains dakwaan mereka, dan saya tidak pasti kenapa mereka melakukan gerakan seperti ini. Saya menasihatkan kalau boleh pihak berkuasa melibatkan mereka dalam rundingan kenapa mereka melakukan demikian, melakukan gerakan anti vaksin ini, dan memahami motivasi mereka. Sekiranya ada yang kerisauan yang mereka ada terhadap vaksin, bukan vaksin 1-2 saja tapi mungkin vaksin-vaksin lain juga, kita boleh melihat bagaimana kerisauan ini boleh kita atasi. Dan saya rasa ini perlu dilakukan dengan lebih agresif lagi. Setakat ini kita Baik. tak agresif dalam memerangi golongan Ya. anti vaksin. Selain daripada golongan anti vaksin ini, terdapat juga masalah dalam negara kita, termasuk di Sarawak kena hambatan-hambatan ataupun kekangan-kekangan tertentu dari segi pendaftaran. Jadi barangkali Prof ada pandangan ataupun saranan dari segi strategi untuk meningkatkan jumlah ataupun peratusan yang mendaftar untuk mendapatkan vaksin ini, memandangkan hanya sekitar 50 lebih peratus saja yang mendaftar melalui MySejahtera setakat ini. Apa pendekatan ataupun strategi lain yang dapat kita lakukan untuk pastikan peratusan itu dapat ditingkatkan dari segi pendaftaran? Sebenarnya, Silakan, Prof. Saya adalah ketua jawatankuasa bebas, penasihat bebas untuk vaksin, program vaksinasi kebangsaan. Salah satu daripada show daripada jawatankuasa kami adalah bukan hanya menggunakan MySejahtera, sebab itu adalah pendaftaran secara pasif. Dan kami sebenarnya mengesyorkan pendaftaran secara aktif, iaitu menggunakan pengkalan data yang ada dan menjemput penduduk untuk mendaftar untuk vaksin. Kami juga telah menjalankan menggunakan semua kemudahan yang ada. Misalnya klinik kesihatan di seluruh negara. Ada lebih daripada 1,100 klinik kesihatan di seluruh negara untuk mendaftar dan memvaksinkan penduduk. Jangan hanya bergantung kepada pusat vaksin yang mega atau yang besar saja. Dan kita mesti menggunakan ketua kampung, mesti menggunakan pejabat daerah dan sebagainya. Dan saya melihat bahawa Sarawak telah melakukan ini, iaitu menggunakan pejabat daerah misalnya untuk menjemput. Ayah saya telah mendapat surat daripada pejabat daerah, dijemput untuk mendaftar untuk vaksin. Ini adalah sesuatu yang baik dan ini adalah sesuatu yang perlu dicontohi oleh negeri lain misalnya. Jadi ayah saya telah mendapat dos pertama vaksin tersebut. Dan inilah satu cara untuk secara aktif. Sebab kita mesti buat secara aktif. Bukan semua orang gunakan MySejahtera. Ramai orang-orang tua seperti ayah saya tidak menggunakan MySejahtera. Masih menggunakan cara yang lama. Jadi cara yang lama menggunakan ketua kampung, menggunakan ketua kaum dan sebagainya adalah amat penting sekali. Dan kita perlu melakukan ini secara seagresif yang boleh. Jadi penting, mengapa pentingnya kita perlu lakukan ini secepat mungkin untuk mencapai tahap sekitar 80% jumlah penduduk di Malaysia, khususnya di Sarawak ini? Ya. Apa yang dipanggil 80% ni bukan adalah sesuatu yang statik.
Ini ada satu sasaran untuk kita lakukan dan ini adalah sasaran yang telah disyorkan oleh Jawatankuasa Penasihat saya. Sebenarnya sasaran awal mereka adalah jauh lebih rendah daripada 80%, tapi kami rasa bahawa mengikut kiraan kami 80% merupakan sasaran yang wajar disebabkan cara penyakit COVID-19 ni merebak. Ia merebak melalui udara dan ia senang merebak. Jadi apa tujuannya imuniti kelompok ni? Imuniti kelompok adalah sebagai satu benteng. Jadi sesiapa yang mendapat vaksin akan menjadi pagar atau benteng untuk orang lain daripada dijangkiti oleh penyakit tersebut. Jadi kenapa 80%? Ini disebabkan penularan COVID-19 adalah amat cepat dan melalui udara. Lagi cepat ia merebak, maka lagi ramai yang perlu mendapat vaksin untuk mendapat imuniti kelompok. Jadi ini bermaksud 20% yang tidak mendapat vaksin tersebut akan dilindungi oleh 80% yang merupakan pagar atau benteng kepada mereka. Jadi kalau peratusan yang tidak tinggi mendapatkan vaksin, ini bermaksud bahawa ruang untuk virus tersebut menjangkiti orang yang tidak mendapat vaksin adalah lebih besar. Dan ini akan menyukarkan lagi kawalan pandemik ini untuk jangka panjang. Dan kita mesti lihat, vaksinasi adalah satu cara untuk kita keluar daripada pandemik. Kita bukan hanya bergantung kepada SOP saja. Kita nak kembali kepada keadaan asal sebelum pandemik di mana kita tidak perlu menggunakan pelitup Baik, muka, kita boleh mengadakan majlis keramaian dan sebagainya. Prof, maksudnya amat penting bagi rakyat di negara ini untuk memberi dukungan ataupun memberi reaksi positif dan langkah atau program yang dilaksanakan oleh kerajaan ini bagi pastikan kita dapat keluar daripada masalah yang kita telah hadapi lebih 1 tahun ini. Jadi untuk perkatakan isu ini dan apakah langkah ke hadapan dan apa perlunya kita perlu 2 dos, apa cabaran yang kita hadapi dan bagaimana kesannya di negara luar, kita perkatakan dalam segmen ketiga. Jumpa lagi selepas ini. Okey, anda sedang mengikuti 2030. Tetamu saya ialah Profesor Datuk Awang Bulgiba Awang Mahmud, iaitu pakar epidemiologi Universiti Malaya. Tadi Prof bercakap tentang pentingnya vaksin ini dipercepatkan dan sebagainya. Jadi soalan saya, Prof Datuk, berdasarkan apa yang berlaku di luar negara setakat ini, di UK, Amerika Syarikat dan sebagainya, apa kesannya vaksin ini terhadap rakyat di situ? Adakah jumlah kes menurun ataupun jumlah kematian menurun dan sebagainya? Dapat Prof kongsikan untuk maklumat kita semua. Ya, saya gunakan contoh UK lah sebagai contoh yang baik saya rasa. Sebab UK negara pertama, negara besar lah, negara pertama yang memulakan program vaksinasi mereka pada bulan 12 tahun lepas. Jadi selepas beberapa bulan mengalami program vaksinasi, kajian di UK menunjukkan sesiapa yang mendapat vaksin adalah mempunyai kemungkinan yang kurang untuk mati, masuk hospital dan sebagainya. Malah kemasukan ke hospital di kalangan ini jatuh hampir serta-merta. Jadi saya rasa dalam 3 bulan saja kemasukan ke hospital dan golongan mendapat vaksin telah jatuh 90%. Ini bermaksud bahawa vaksin ini adalah amat berkesan sekali. Dan jelas daripada pengalaman di UK, apabila sekarang lebih daripada separuh, lebih daripada 50% daripada penduduk yang adult, yang dewasa telah mendapat dos kedua vaksin, bahawa pembukaan ekonomi sekarang boleh dilakukan. Walaupun ada varian-varian baru, jadi sedikit demi sedikit mereka telah membuka kembali ekonomi mereka. Dan ini adalah satu petanda yang baik. Dan penularan varian-varian baru ni boleh diperlahankan juga dengan ramainya orang mendapat vaksin tersebut. Jadi ini adalah petanda bahawa program vaksinasi adalah satu program yang menampakkan kejayaan. Begitu juga di Amerika Syarikat. Penurunan kematian dan sebagainya adalah amat mendadak sekali apabila program vaksinasi dilakukan di kalangan golongan-golongan tertentu. Baik, dari segi kadar pemberian vaksin ini, China dan Amerika Serikat berada di tangga teratas. Di Asia Tenggara, Malaysia berada di tangga kelima. Jadi ada dakwaan setengah pihak di Malaysia ini kita agak perlahan.
kita perlu percepatkan. Jadi barangkali Prof Datuk ada saranan supaya kita dapat mempercepatkan kadar penerima vaksin ini supaya kita dapat mencapai kekebalan kelompok dengan lebih pantas lagi. Ya, pertama saya rasa isu bekalan ni terpaksa diselesaikan dahululah. Iaitu kerajaan mesti merundingkan semula mendapatkan bekalan dengan lebih cepat lagi. Sebab bekalan adalah bottleneck yang amat ketara sekali. Tapi kalau kita dapat bekalan juga, isu pendaftaran adalah satu isu yang lain juga. Sebab sekarang hanya 50% daripada penduduk yang sepatutnya mendapat vaksin. Iaitu daripada 32 juta penduduk Malaysia, 26 juta mesti divaksinasi untuk mendapatkan imuniti kelompok dalam 80%. Pendaftaran vaksin hanya mencapai sekitar 13 juta kalau tak silap saya. Ya, betul. Jadi ini bermaksud hanya 50% saja. Jadi kita perlu tingkatkan pendaftaran ni. Dan langkah untuk mendaftarkan orang on the spot dan bagi vaksin mereka on the spot adalah suatu langkah yang wajar. Terutama sekali di kawasan-kawasan pedalaman kita yang jauh. Dan kita tak mau orang tu terpaksa pergi 2-3 kali pergi tempat klinik kesihatan misalnya untuk daftar, untuk vaksin dan sebagainya. Jadi kita kena go all out untuk mendaftar mereka ni dan memberi vaksin, memberi penerangan melalui NGO dan sebagainya. Sebab tidak ada siapa pun yang nak dalam keadaan pandemik ni sehingga lama-lama, sebab kita nak juga kembali kepada keadaan sebelum pandemik. Kita dah lemas dah 1 tahun lebih lemas. Kita perlu segera keluar daripada belenggu ini, Prof. Jadi Prof, ada yang bertanya mengapa kita perlu 2 dos dan mengapa perlu vaksin yang sama? Ya, sama ada vaksin yang sama atau tidak, ada kajian yang tengah dijalankan di Eropah di mana vaksin itu dicampur. Misalnya vaksin pertama Pfizer, vaksin kedua AstraZeneca dan sebaliknya. Vaksin pertama AstraZeneca, kedua Pfizer. Jadi tanda-tanda daripada kajian awal itu menunjukkan bahawa ini boleh dilakukan. Bahawa antibody itu tidak ada bezanya. Jadi kalau kita perlu lakukan, kita boleh lakukan pada waktu depan. Jadi tak ada lagi peer review publication yang saya nampak, tapi pendapatan awal menunjukkan ia berkesan. Kenapa 2 dos? Ada vaksin yang 1 dos. Misalnya vaksin Johnson & Johnson 1 dos. Vaksin CanSino Biologic 1 dos. Tapi kebanyakan vaksin 2 dos sebabkan dos pertama ada dipanggil prime dose. Iaitu ia menyediakan imuniti badan. Ia memperkenalkan antigen itu kepada sistem imuniti kita supaya ia kenal. Dos kedua ia merangsangkan lebih supaya apabila dia kenal, dia keluarkan antibody dos pertama. Apabila dos kedua, dia akan menggandakan antibody tersebut. Sebab ia telah kenal dan merangsangkan tindak balas di seluruh badan supaya mengeluarkan antibody dengan banyak sekali. Sebab tu perlu ada 2 dos. Kalau dos pertama saja dia akan mengeluarkan antibody tapi tahapnya bukan optimum lagi. Jadi mungkin ketahanan hanya 30% dan sebagainya. Tapi lepas kursus kedua selalunya protection ataupun pertahanan adalah 90% ya. Persoalan saya dan rakan-rakan, berapa lama agaknya vaksin ini dapat melindungi kita selepas menerima suntikan dos kedua dan sebagainya? Itu soalan yang sukar. Sebab ini semua vaksin baru. Jadi kita tak tahu berapa lama pertahanan daripada vaksin ini akan berkekalan. Jadi kalau ikut unjuran, dia akan kekal sekurang-kurangnya 1 tahun. Sekurang-kurangnya. Sebab jangkitan biasa daripada COVID-19 memberi ketahanan dalam badan dalam 3 hingga 6 bulan. Tapi kalau vaksin, dia mesti memberi pertahanan dalam badan, imuniti dalam badan sekurang-kurangnya 1 tahun. Ada kemungkinan dia boleh tahan 2 tahun, tapi kita tak tahu sebab program vaksinasi hanya bermula yang paling-paling awal pun bulan 12 tahun lepas. Jadi kita lihatlah dulu berapa lama. Tapi yang kita tahu, apabila seseorang itu telah mendapat vaksin tersebut dan bila kita kaji balik bilangan antibody dan tahap pertahanan, kita tahu bila dijangkiti, maka ia akan cepat menangkis jangkitan daripada COVID-19 ni. Dan itu walaupun persoalannya maksudnya ialah walaupun sudah menerima 2 dos, masih lagi kemungkinan untuk dijangkiti. Jadi secara ringkas, apa nasihat yang sebaik-baiknya perlu kita amalkan sebagai rakyat Malaysia supaya kita dapat saling membantu
dalam Ya, 45 saat, Prof? ya, vaksin ni ia akan menghindari kita daripada jangkitan teruk, bukan daripada jangkitan teruk. Jadi apabila kita dah mendapat vaksin, kita boleh lagi dimasuki oleh virus tersebut. Tetapi jangkitan itu tidak teruk dan insya-Allah kita akan baik dengan cepat. Jadi apa yang perlu kita lakukan walaupun telah mendapat vaksin adalah masih lagi menggunakan pelitup muka, masih lagi mengamalkan penjarakan fizikal dan sebagainya sehingga imuniti kelompok ini tercapai dan negara mempunyai tahap jangkitan yang amat rendah. So itu adalah satu nasihat yang jawatankuasa kami telah juga syorkan kepada kerajaan bahawa apa ni panggil sebagai non-pharmaceutical interventions ni perlu diteruskan walaupun sampai 80% imuniti itu, kita mesti ada bukti bahawa imuniti kelompok telah tercapai dengan Jadi tahap jangkitan yang amat maksudnya rendah. Prof, SOP ini perlu sentiasa dipegang ataupun diikuti oleh rakyat kita untuk memastikan kita dapat mengelak daripada dijangkiti virus ini. Jadi kita Ya, perkatakan isu bagaimana melangkah ke hadapan, apakah pengajaran, apakah strategi seterusnya untuk Malaysia ya, mendepani kemungkinan pandemik semikian berlaku lagi pada masa depan. Kita rehat untuk ya. seketika. Jumpa lagi selepas ini. Baik, Prof, melangkah ke hadapan, apakah iktibar Okey. ataupun pengajaran daripada ancaman pandemik ini untuk Malaysia, terutama dari segi kesiapsiagaan untuk mendepani pandemik sedemikian jika berlaku lagi pada masa depan, maksudnya pandemik ataupun penyakit lain yang kita hadapi? Ada beberapa langkah yang perlu kita ambil. Pertama adalah langkah kesiapsiagaan pandemik, iaitu kita mesti merangka balik pelan pandemik kebangsaan yang lebih mantap. Saya sekarang nampak bahawa pelan pandemik kebangsaan kita tidak menggunakan sebenar-benarnya whole of society approach. Jadi pakar-pakar di luar Kementerian Kesihatan misalnya tidak digunakan dengan sepenuhnya. Kita juga tidak mempunyai satu pengkalan data yang betul-betul mantap untuk membuat prediction model ataupun kita buat tracking pandemik. Jadi kita masih menggunakan kaedah lama, banyaknya adalah secara manual dan sebagainya. Jadi ini mesti perlu diubah. Dan ini sesuatu yang telah diutarakan oleh orang-orang seperti saya dari dahulu lagi. Ketiga, saya rasa kita mesti menstrukturkan semula ekonomi kita. Sebab ekonomi Malaysia tidak pandemic resilient, tidak mempunyai ketahanan pandemik. Kita banyak bergantung kepada teknologi luar. Misalnya kita tidak mempunyai keupayaan untuk membangunkan vaksin sendiri walaupun kita telah uh, berupaya melakukan ini tetapi tidak ada dana yang telah diberikan untuk membangunkan vaksin. Jadi apabila kita hanya bergantung kepada ubat-ubat ataupun vaksin daripada luar, ini menjadi suatu kelemahan pada ketahanan negara untuk menghadapi pandemik. Dan keempat, saya rasa kita perlu memperbaiki sistem kesihatan kita sendiri secara holistik. Kita perlu menyediakan sesuatu sumber dana yang sustainable untuk sistem kesihatan kita. Ini adalah satu yang kita telah bercakap daripada tahun 90-an. Sampai sekarang kita tak boleh selesaikan masalah ini. Kedua, kita mesti secara serius, kita mesti menangani masalah isu apa ni panggil non-communicable disease. Sebab ini merupakan penyakit yang amat teruk yang akan memburukkan lagi keadaan seseorang dijangkiti oleh penyakit yang berjangkit seperti COVID-19. Dan kebanyakan yang mati disebabkan COVID-19 atau mengalami penyakit yang teruk ada orang mempunyai darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Dan kencing manis di Malaysia ni adalah amat tinggi sekali. Sekitar 18% daripada penduduk dewasa mempunyai kencing manis. Ini adalah sesuatu yang amat membimbangkan. Ketiga, saya rasa kita perlu melihat kembali apa yang dipanggil sebagai silver economy. Disebabkan menjelang 2030, lebih daripada 10% daripada penduduk Malaysia akan berumur 60 tahun ke atas. Ini bermaksud bahawa sistem kesihatan kita mesti cater kepada orang-orang yang tua seperti ini. Dan ini juga peluang untuk ekonomi kita berkembang
ke arah silver economy, iaitu memberikan ruang untuk menyediakan kemudahan untuk orang-orang yang tua, dan kita perlu menggunakan peluang ini untuk bersedia. Sebab kita ada 9-10 tahun lagi sebelum Mungkin 2030, kita jadi boleh kita boleh lakukan belajar ini. daripada Jepun dari segi ini, Prof. Ya, daripada Jepun, daripada negara Korea, mereka Ya. mempunyai bilangan penduduk tua yang amat amat besar, dan kita perlu bersedia, dan kita boleh menggunakan ini sebagai satu peluang ekonomi, bukan hanya melihat sebagai satu beban kepada negara. Baik, dari segi bagaimana pun dari segi kemudahan hospital dari segi sumber tenaga manusia khususnya pakar-pakar, doktor-doktor kita difahamkan kita berdepan dengan masalah jumlah katil ICU dan sebagainya yang tidak mencukupi. Boleh Ya, Prof komen dari segi itu? uh, ya, bilangan katil ICU apa semua ni memang kalau dari segi sure antarabangsa memang tidak cukup di Malaysia, sebab walaupun sebenarnya banyak daripada dana yang dihaskan untuk program kesihatan menjurus kepada hospital, tetapi yang penyelesaiannya bukan hanya dengan membina lebih banyak hospital. Penyelesaiannya adalah untuk membina ketahanan masyarakat supaya ia tidak mudah dijangkiti oleh penyakit yang berjangkit dan penyakit yang tidak berjangkit. Jadi kalau kita kurangkan bilangan ataupun peratusan penduduk yang rentan, yang vulnerable, yang susceptible untuk penyakit ini, maka kita akan kurangkan beban kepada sistem kesihatan, sebab bilangan orang yang dijangkiti oleh penyakit tersebut akan berkurangan. Jadi saya dah berulang kali mengatakan, kalau dari segi economic model adalah lebih baik untuk kita mencegah, disebabkan pengurangan beban pada masa hadapan akan kurang. Jadi kalau kita hanya memberi tindak balas dengan membina lagi banyak hospital, ini tidak akan berhabisan. Itu bukan Kita jalan tidak pelan. akan menyelesaikan masalah ini. Jadi baik, apa Ya. saranan, nasihat Prof Datuk kepada rakyat Malaysia dari segi itu? Ya, saranan saya sebenarnya adalah jaga diri, kesihatan diri masing-masing. Sebab ini adalah tanggungjawab kita, tanggungjawab kepada keluarga kita. Kita mesti menjaga kesihatan kita. Jadi macam mana kita nak jagakan? Pertama, kita mesti mengawal berat badan misalnya, mengurangkan berat badan. Jangan menghisap rokok, tingkatkan aktiviti fizikal. Jangan terlalu stres dan sebagainya. Kedua, saya rasa kalau boleh, kita mesti bersedia untuk masa-masa seperti ini, yang getir seperti ini. Itu menyediakan wang simpanan yang cukup. Apabila ekonomi menguncup, apabila pekerjaan berkurangan dan sebagainya, kita mesti bersedia. Kalau kita tidak bersedia, maka kita akan terperangkap dalam satu vicious cycle apabila terjadi pandemik seperti ini dan kita tidak boleh respon dengan baiknya. Jadi sebab tu saya rasa secara individu lah, secara individu. Tanggungjawab kerajaan itu satu perkara yang lain lah. Tapi tanggungjawab individu dan tanggungjawab keluarga kita mesti bersedia. Ya. Baik, saya nak tanya Prof berkaitan dengan soalan saya yang awal dalam segmen ini tadi. Bagaimana dari segi perkongsian maklumat atau data kepada pakar perubatan dalam memerangi pandemik ini? Adakah Prof berpuas hati setakat ini? Saya itu adalah satu soalan yang suka nak jawab. Sebab kami telah berusaha di luar daripada Kementerian Kesihatan minta data misalnya untuk membantu negara. Malah saya juga mengetahui satu lagi task force yang ditubuhkan oleh MOSTI untuk membantu menganalisa pandemik ini. Tetapi mendapatkan data ni satu amat sukar daripada sumber rasmi ni, daripada Kementerian Kesihatan misalnya. Amat sukar sekali. Saya tidak tahu kenapa, sebabkan saya tidak nampak analisa yang canggih yang dilakukan oleh pihak berkuasa misalnya. Jadi kami ingin membantu dan menggunakan kepakaran yang ada di universiti misalnya. Bukan kami mengharapkan ganjaran dan sebagainya, itu tidak. Itu adalah entirely voluntary. Dan ini tujuannya bukan untuk penerbitan, tapi tujuannya untuk membantu plan pandemik kita supaya ia boleh dilakukan dengan lebih baik. Sebab tanpa data, tanpa analisa yang baik, kita akan melakukan mengambil langkah yang tidak berdasarkan bukti-bukti yang kukuh, dan kemungkinan langkah-langkah tersebut adalah langkah yang tidak sesuai untuk menangani pandemik ini. Baik, satu soalan yang
ringkas dan memerlukan satu jawapan ringkas. Saya beri 30 saat untuk Prof jawab bila agaknya rakyat Malaysia nak tahu bila agaknya kita dapat lihat angka ini turun dengan banyaknya. Secara ringkas Prof. Dijangka. Saya rasa mungkin dalam beberapa bulan lagi lah. Nak kata berapa bulan sebenarnya tidak bergantung kepada berapa banyak ujian yang kita lakukan. Sebab apabila ujian berkurangan, maka bilangan kes akan berkurangan. Tetapi kadar positivity akan naik. Jadi apabila kadar positivity naik, ini bermaksud bahawa bilangan ujian itu tidak cukup untuk, dan kita telah miss, kita telah terlepas kes yang ada dalam masyarakat, tetapi jadi penurunan kes tersebut adalah bukan penurunan kes yang sebenar. Jadi Baik, terima kalau kasih Prof. nak ikut kita Terima kasih perlu beberapa bulan Prof. lagi lah. Ya, berapa bulan lagi dan ini bergantung kepada kerjasama rakyat Malaysia. Profesor Datuk Awang Bergiba, Awang Mahmud, terima kasih kerana sudi tampil dalam 2030. Dan sama ada kita berjaya atau tidak untuk menurunkan jumlah kes COVID-19 di negara kita ini banyak bergantung kepada semua pihak. Bukan, kita tak boleh serahkan tugas dan tanggungjawab ini kepada kerajaan semata-mata. Jadi rakyat, semua lapisan, kita semua perlu bertanggungjawab, perlu memberi perhatian berat dan tidak mengambil mudah akan ancaman COVID-19 ini. Dengan itu, sekian saja. Jumpa lagi minggu depan, 2030.